Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. CTU 552 Falsafah dan Isu Semasa, pensyarah yang mengajar, Ustaz Ahmad Faizal Biramli. Alhamdulillah atas kesempatan dan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kami membentangkan hasil kajian yang bertajuk pengurusan masa dan adab di media sosial. Sebelum kami memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nurul Nasuha binti Ismail dan bersama rakan pembentang yang lain iaitu Nur Zayani binti Muhammad Azmi, Nurul Amirah binti Yusnan dan Cik Siti Hajar binti Cik Rahim. Kajian kami adalah berlandaskan 4 objektif utama, iaitu yang pertama, menjelaskan definisi pengurusan masa dan media sosial. Yang kedua, mengaitkan pengurusan masa dan adab di media sosial dengan isu semasa. Yang ketiga, menerangkan kepentingan pengurusan masa dan adab di media sosial dengan berfalsafah. Dan yang keempat adalah untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan pengurusan masa dan adab ketika menggunakan media sosial. Seterusnya, definisi falsafah. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, falsafah merupakan pengetahuan dan penyelidikan tentang sebab-sebab kewujudan sesuatu ataupun tentang kebenaran dan erti wujudnya sesuatu, di mana falsafah melibatkan aktiviti berfikir dan merenung secara mendalam tentang sesuatu. Yang kedua, mengemukakan atau memperkatakan sesuatu falsafah. Kita mulakan dengan pengurusan masa terlebih dahulu. Seperti yang tertera dalam slide, kita boleh lihat definisi pengurusan masa dari dua sudut. Yang pertama, definisi pengurusan masa dari sudut umum, iaitu seseorang mampu menguruskan masa secara berkesan dalam melakukan aktiviti harian dan merasakan kepuasan dalam dirinya, terutamanya ketika waktu pandemik COVID-19 yang melanda negara sekarang ini, memberikan banyak waktu untuk diisi oleh kita. Bukan itu sahaja, pengurusan masa juga merupakan salah satu cara berkesan di dalam gaya hidup yang sihat. Dalam 24 jam, seseorang dapat melakukan pelbagai aktiviti sekiranya bijak dalam menguruskan masanya. Yang kedua pula ialah pengurusan masa dari sudut Islam. Dari sudut Islam pula adalah ruginya seseorang itu sekiranya mensia-siakan masanya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam mengisi masanya dengan menunaikan perintahnya. Golongan yang dianggap rugi ini adalah kelompok manusia yang membiarkan masanya berlalu tanpa memanfaatkannya. Hal ini menyebabkan golongan ini gagal melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai seorang khalifah akibat lalai dan kurangnya ilmu setelah leka dalam nikmat dunia. Boleh diambil contoh adalah pada waktu ini yang dunia sudah maju dengan adanya media sosial menambahkan kelalaian seseorang sekiranya tidak bijak menguruskan masanya. Seterusnya ialah kepentingan pengurusan masa. Kita boleh lihat terdapat 4 kepentingan yang tertera di dalam slide. Yang pertama ialah dapat mendisiplinkan diri. Dimaksudkan dengan disiplinkan diri apabila seseorang itu menjadi lebih berdisiplin dan patuh terhadap masanya sekiranya pembagian masa dibuat. Yang kedua pula ialah mendapat ketenangan hidup. Pada zaman yang penuh cabaran ini, seseorang mudah untuk mengalami masalah tekanan, terutamanya kepada seseorang yang tertekan dalam melaksanakan kerjanya. Oleh sebab itu, pengurusan masa kendiri sangat penting untuk memastikan tugasan yang diminta berjalan lancar tanpa timbulnya tekanan dalam dirinya. Yang ketiga, dapat menggunakan masa dengan penuh manfaat yang membawa maksud peluang yang ada digunakan sebaiknya dengan melakukan pelbagai aktiviti. Yang terakhir ialah meningkatkan kecemerlangan diri. Kecemerlangan dapat dikecapi sekiranya seseorang, terutamanya pelajar, bijak dalam menguruskan masanya. Saya akan meneruskan pembentangan dengan tajuk adab media sosial. Pada masa kini, media sosial merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi. Media sosial sering ditambah baik bagi memenuhi keperluan teknologi yang sering berkembang pesat saban hari. Tetapi apakah yang dimaksudkan dengan media sosial? Menurut Daniel Meeker, media sosial merupakan ruang kolonisasi antara penyiaran tradisional dan komunikasi dua hala yang mempunyai skala saiz kumpulan manusia dan darjah peribadi yang dipanggil sosialiti berkala.
Manakala menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat pula, sosial media merupakan instrumen sosial dalam berkomunikasi. Adab media sosial yang pertama adalah menyebarkan berita sahih. Masyarakat seharusnya mengamalkan konsep tabayun seperti di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6 yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiklah kebenarannya supaya kamu tidak menipu sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan." Masyarakat kini gemar mengamalkan gejala forward ataupun berkongsi maklumat tanpa membaca, memahami dan menyelidik terlebih dahulu yang boleh menimbulkan salah faham dan fitnah. Contoh isu semasa adalah penyebaran berita palsu mengenai COVID-19 yang boleh mewujudkan situasi panik dan seterusnya mengganggu gugat keselamatan dan keharmonian negara. Adab yang seterusnya adalah menghadkan penggunaan media sosial mengikut umur pengguna. Masa kini kanak-kanak berusia 3 tahun sudah menggunakan media sosial seperti YouTube. Ahli psikologi Yayasan Pulih daripada Indonesia, Ika Putra Dewa berkata, media sosial tidak bagus didedahkan kepada remaja di bawah umur 17 tahun atas faktor utamanya adalah masalah kematangan. Menurut ahli psikologi Ateneo Wellness Center di Filipina, Thomas Batalha, penggunaan media sosial merupakan salah satu penyebab utama berlakunya antisosial dalam kalangan kanak-kanak kerana penggunaan media sosial boleh mengganggu teknik komunikasi dengan kurangnya ilmu sosial dengan orang sekeliling. Seterusnya, adab di media sosial ialah menjaga batas pergaulan. Batas pergaulan adalah satu perkara penting yang perlu dijaga, terutama sekali dalam hal berkomunikasi antara bukan muhrim. Perbualan dalam media sosial juga mempunyai batas pergaulan yang perlu dijaga. Hal ini kerana perbualan bersama bukan muhrim secara berlebihan akan menyebabkan berlakunya masalah. Sebagai contoh, elakkan diri daripada berbual dengan terlalu mesra di media sosial sehingga dapat menimbulkan fitnah dan merosakkan hubungan sesama masyarakat. Penyampaian maklumat atau perkara juga haruslah jelas dan nyata serta terus kepada maksud. Oleh hal yang demikian, dapat dikatakan di sini menjaga batas pergaulan di media sosial amatlah penting agar dapat mengurangkan fitnah di kalangan masyarakat. Akhir sekali, adab di media sosial ialah tidak memburukkan orang lain. Perkara yang sering dikaitkan dengan media sosial ini adalah menyampaikan maklumat sehingga boleh menjadi fitnah yang mana bertujuan untuk memburukkan diri orang lain. Dalam konteks agama Islam, penyampaian maklumat yang memburuk-burukkan orang lain adalah satu dosa. Oleh itu, janganlah terlalu gairah menjaja keburukan orang lain di media sosial dan memburuk-burukkan orang lain seolah-olah hanya kita sahaja manusia yang baik. Kesimpulannya, yang pertama, pengurusan masa yang teratur dapat melahirkan insan yang bahagia, terutamanya dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, masa adalah sebuah kehidupan dan kehidupan itu adalah masa yang dihabiskan bermula pada saat kelahiran hingga ke saat kematiannya. Yang ketiga, nilai kepribadian individu atau masyarakat dapat dilihat melalui cara dan adab ia menggunakan media sosial tersebut. Dan yang terakhir, media sosial memainkan peranan dan tanggungjawab yang berat dalam menyampaikan maklumat yang benar, tepat dan berfaedah kepada masyarakat. Sekian, terima kasih.